Bertemu lagi kita pada sesi pembelajaran kali ini bagi unit 24, berbuat baik selalu. Tajuk kita berkaitan dengan Alice yang baik hati. Bahan yang kamu perlukan buku teks muka surat 79, buku aktiviti muka surat 90, 91 dan 92. Baik. Kita lihat apa objektif kita pada hari ini. Murid dapat membina perenggan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. Jadi, minggu lepas awak dah buat berkaitan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk. Kali ini kita perlu bina ayat supaya menjadi satu perenggan. Itu objektif kita pada hari ini. Baik, ini adalah contoh di dalam buku kamu, muka surat 79. Macam mana kamu nak kenal pasti itu ayat tunggal ataupun ayat majmuk? Untuk ayat tunggal, dia hanyalah satu ayat penyata yang biasa. Tiada kata hubung. Sekiranya ada kata hubung seperti yang cikgu letakkan di dalam kotak ni, kata hubung sambil, bermaksud ayat itu adalah ayat majmuk. Sebab dia gabungkan dua ayat tunggal menggunakan kata hubung untuk dijadikan dia menjadi satu ayat. Itu adalah ayat majmuk. Ini pun sama. Kalau kita dapat lihat di sini, ini adalah dua ayat tunggal yang berbeza tapi di dalam satu perenggan yang sama berdasarkan gambar ni. Ini yang kita nak buat hari ini. Baik. Tugasan yang pertama dalam buku aktiviti kamu muka surat 90. Untuk tugasan pertama dia kata bina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. Kalau awak rasa ayat itu boleh menggunakan ayat tunggal, awak bina guna ayat tunggal. Dan kalau awak rasa ayat tu sesuai digunakan dengan ayat majmuk, iaitu ada kata hubung, kita gunakan kata hubung. Contoh gambar yang pertama, bersikap jujur. Kita lihat gambar, ada 3 orang. Ini satu keluarga. Apa yang mereka buat, kita boleh tengok contoh di sini. Dia kata, Seha pergi ke pasar raya bersama dengan ibu bapanya. Bila ayat macam ni, awak boleh pilih sama ada awak nak gunakan ayat tunggal dulu ataupun ayat majmuk terus. Boleh pilih salah satu. Kemudian sambung lagi. Mereka keluar dari kereta lalu. Bila ada kataan lalu ni, ini adalah kata hubung. Mereka berjalan ke meter parkir kereta. Di sini ada 2 ayat. Satu ayat tunggal, satu ayat majmuk. Awak boleh guna ayat tunggal, awak boleh guna ayat majmuk. Ini contoh perenggan yang pertama cikgu buat dalam buku. Kita tengok gambar yang kedua. Ayah dia masukkan duit ke dalam meter parkir. Seha pun lihat. Jadi apa yang kita boleh buat? Contohnya kat sini kita boleh buat Seha dan ayahnya membayar tiket parkir. Nampak dia bayar kan? Kemudian cikgu tulis lagi, ayah Seha memasukkan duit shilling ke dalam meter. Dalam ni ada ayat tunggal, ada ayat majmuk. Itu cara untuk kita tulis. Kalau kamu ada cadangan ayat kamu sendiri, kamu boleh buat nombor 2 ini dengan cadangan ayat kamu sendiri. Ini hanyalah contoh daripada cikgu sahaja. Kita tengok nombor 3. Selepas ayah Seha dah bayar, mereka nampak ada seorang perempuan lalu keluarkan beg duit. Kemudian dia pun mungkin nak bayar membayar tiket parkir. Kita boleh tengok apa yang kita boleh buat kat sini. Cikgu buat kat sini, selepas membayar tiket, nampak ni, selepas membayar tiket, mereka ternampak wanita muda mengeluarkan dompet untuk membuat bayaran. Kamu tengok ayat lain di dalam satu perenggan tapi ada 2 ayat. Tapi di sini cikgu buat satu ayat sahaja, cikgu gabungkan terus untuk jadikan dia satu ayat di dalam satu perenggan sahaja. Itu pun boleh, tapi ayat tu akan jadi panjang lah. Baik. Untuk yang seterusnya, awak kena lihat cadangan yang dia dah beri kat atas ni. Perkataan yang dia dah sediakan kat atas ni. Dalam gambar ni nampak Seha dan ayah dia nampak duit jatuh. Kemudian perempuan yang nak bayar parkir tu, dia tak sedar pun yang duit dia jatuh. Ni dalam gambar je kita boleh baca.
Kemudian perkataan yang dibagi kat sini, wanita muda membuat bayaran, tidak sedar, wang tercicir. Di sini awak boleh cakap, wanita muda itu hendak membuat bayaran, tetapi tidak sedar, wangnya tercicir. Awak boleh buat ayat macam tu. Ataupun awak nak gabungkan, awak nak buat dua ayat yang berbeza pun boleh. Contohnya, wanita muda itu hendak membuat bayaran di meter parkir. Contoh, dia tidak sedar bahawa wangnya tercicir di belakang. Contoh macam tu, dua ayat. Tapi mesti ada ayat tunggal dan ayat majmuk. Tak kisah sama ada awak nak buat semua ayat tunggal ataupun semua ayat majmuk, ataupun awak nak buat satu ayat tunggal, satu ayat majmuk, itu terpulang kepada kamu, ikut kefahaman kamu sendiri. Contoh nombor 4. Nombor 5 dan nombor 6, awak boleh tengok gambar, kemudian awak boleh baca perkataan yang dia berikan, kemudian awak bina ayat tunggal ataupun ayat majmuk untuk awak jadikan dia dalam perenggan. Baik. Yang seterusnya ni dia tak bagi perkataan macam nombor 4 dan nombor 5. Tapi awak boleh lihat. Seha tengah pegang duit, kemudian dia beri duit itu kepada wanita tersebut, wanita muda itu. Jadi awak boleh cakap lah, Seha mengambil duit dan memulangkan kepada wanita muda itu. Kemudian bila Seha buat baik kepada wanita muda ini, apa wanita muda ini akan bagi ataupun balas kepada dia? Wanita muda ini akan cakap, terima kasih Seha, ataupun terima kasih adik kerana memberi semula ataupun bersikap jujur. Berkait dengan tajuk kita ni, bersikap jujur dengan saya, sebab Seha pulangkan duit ini kepada wanita itu. Seha tak ambil pun duit itu, ataupun ayah Seha tak ambil pun duit itu, dipulangkan semula duit itu. Baik. Ini di dalam buku aktiviti kamu muka surat 91, tapi masih lagi dalam tugasan nombor 1. Awak lengkapkan perenggan ini dengan betul. Itu tugasan yang pertama. Kita tengok tugasan yang kedua. Masih lagi bersikap jujur, tapi buku aktiviti muka surat 92. Tuliskan tindakan kamu berdasarkan situasi di bawah. Gunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. Kita tengok situasi dia dulu. Ini situasi yang pertama. Kamu terjumpa seekor burung di halaman rumah kamu. Sayap burung itu kelihatan patah. Ini situasi dia. Kamu nampak burung jatuh dekat halaman rumah, kemudian awak nampak macam sayap dia patah. Ini situasi yang kedua. Jiran kamu terlupa untuk membawa kunci rumah. Dia tidak dapat memasuki rumah kerana ibu bapanya belum pulang dari tempat kerja. Ini contohnya, jiran ni adalah kawan kamu lah. Contoh, dia keluar rumah tapi dia lupa nak bawa kunci rumah. Ayah dia pun keluar rumah, ataupun ibu dia pun keluar rumah pergi bekerja. Jadi dia lupa nak bawa kunci dan tak boleh nak masuk rumah. Untuk kedua-dua situasi ni, awak tulis, jika saya dalam situasi di atas. Situasi pertama ni situasi burung jatuh, kemudian sayap patah. Saya akan apa? Awak cakap saya akan apa? Awak nak buat apa dengan burung tu? Apa tindakan kamu? Kamu kena fikir apa yang kamu perlu buat. Kemudian kamu catatkan di dalam ruangan yang dia dah berikan. Kamu nak ambil burung tu, kamu nak buang ke? Kamu nak ambil burung tu, kamu nak rawat ke? Ataupun sebaliknya, ataupun apa tindakan yang sewajarnya kamu nak lakukan. Untuk yang situasi yang kedua ni pun sama. Jika saya dalam situasi di atas, saya akan apa? Awak nampak jiran awak tak boleh masuk rumah kan, awak nak buat apa? Ataupun kamu nak tengok je, kamu nak rakam je, ataupun kamu nak tegur dia, ataupun kamu nak buat apa? Panggil dia masuk rumah kamu dulu ke, ataupun macam mana? Itu berdasarkan kefahaman kamu, berdasarkan apa tindakan yang kamu perlu buat. Kamu perlu fikir, kamu perlu kenal pasti apa yang kamu perlu buat sebagai seorang, kalau situasi dia sebagai seorang jiran. Situasi pertama sebagai seorang manusia kepada binatang. Ini adalah tugasan yang kedua untuk kamu. Tugasan 1 dah siap, tugasan 2 pun dah siap. Ini sahaja tugasan kamu pada hari ini. Sekian, terima kasih daripada cikgu. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang.